Assalamualaikum semua and welcome back to my channel di mana aku akan berkongsi dengan korang kisah-kisah jenayah, misteri dan juga paranormal yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, hari ini aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang berkenaan isu racism ataupun isu perkauman. Okay, so seperti mana yang korang tahu, isu perkauman ni bukanlah satu benda yang baru lah. Benda ni dah lama berlaku, tapi kebelakangan ni makin banyak kita dengar kisah-kisah isu perkauman, kes-kes yang melibatkan cacian, kes melibatkan pembunuhan dan macam-macam lagi yang ada kat luar sana. Kita juga yang kat Malaysia ni pun tak lari daripada isu ni, guys. Okay, so yang paling latest isu racism ni berlaku sama in US, di mana ia melibatkan pembunuhan seorang wanita akibat daripada isu perkauman. So, tanpa membuang masa, jom kita layan episod hari ni. Alright guys, so macam aku cakap tadi, isu perkauman ni berlaku di New York yang mana ia melibatkan satu pembunuhan yang amat kejam, guys. Okay, so kes ini berlaku terhadap seorang wanita yang bernama Christina Yunali. So dia merupakan seorang imigran daripada Korea yang telah menetap lama di US. So disebabkan dia dah stay lama dekat US, maka dia ni pun diberikan kerakyatan penuh di US. So Christina ni, mengikut biografi dia, dia memang fasih dalam berbahasa Inggeris, Korea, Sepanyol dan juga Perancis. Okay, itu antara kelebihan dia lah. Banyak bahasa yang boleh dituturkan oleh Christina. So Christina ni dilahirkan pada tahun 1987 and semasa kejadian yang berlaku, Christina berumur dalam 35 tahun. Alright, so consider muda lagi lah. And isu ni yang berlaku pun boleh dikatakan agak baru lagi, baru dalam 2-3 minggu yang lepas. So benda ni berlaku pada 13 Februari tahun 2022. So baru lagi, guys. Memang aku tak nak cakap fresh, nampak fresh nampak sangat macam bahasa kasar kan, tapi memang baru tau kes ni berlaku. So Christina ni juga merupakan seorang pelajar di sebuah universiti di US, iaitu University Rutgers di New Jersey. Okay, so Christina ni dia mengambil bidang Bachelors of Degrees in Arts and History. So once dia selesai saja ataupun tamat pengajian di universiti tersebut, dia pun startlah bekerja macam biasalah, bekerja dan semua. And banyak juga pekerjaan yang dilakukan oleh Christina. Dan untuk menamakan beberapa pekerjaan yang dia pernah lakukan, salah satunya adalah dia pernah menjadi seorang studio manager, dia pernah jadi producer dan content coordinator. And last kali sebelum dia meninggal, Christina memegang jawatan sebagai senior creative producer. So, apa yang membuatkan kes ini menjadi viral? Okay, so kes ni menjadi viral disebabkan oleh isu perkauman yang berlaku di US. And especially sewaktu insiden pandemik ni lah, isu COVID ni semua. Macam korang tahu, di mana di negara barat especially disebabkan COVID, ramai daripada penduduknya yang contohnya daripada Asia banyak terkena serpihan ataupun tindasan akibat COVID ni, ialah diorang menyalahkan orang Asia, especially yang berbangsa Cina akibat COVID ni. Sebabkan COVID start di Wuhan semua benda tu kan. So isu perkauman ni lagi meningkat di sana sewaktu COVID punya kes berlaku. So untuk memberi beberapa contoh lah kan, antara hate crime yang dah berlaku di US ni sewaktu isu COVID ni, salah satunya antara mereka-mereka yang ada bisnes sendiri ataupun restoran, mereka ada kena cacian, ada kes pembunuhan. And also ada setengah kedai mereka dibakar lah, diboycott and semua, dan macam-macam lagi yang berlaku, especially during COVID. And juga macam aku cakap tadi, especially mereka yang berasal daripada Asia. Okay, so berbalik kita kepada kes Christina ni. So pada jam 4.23 pagi, sewaktu dia dalam perjalanan balik ke apartmen dia ni. Okay, so Christina jalan balik ke apartmen dia, and ada satu CCTV footage yang merakamkan seorang lelaki mengikut dia dari belakang. So jarak dia dengan lelaki tersebut boleh daripada view CCTV tersebut dalam anggaran 2 meter macam tu tau.
So apa yang terjadi adalah pada waktu pagi tersebut, Christina pun pulang menaiki teksi, dan sewaktu dia keluar daripada teksi tersebut, di situlah dia diikuti oleh lelaki tersebut. And Christina ni stay di sebuah apartment. Lelaki ni ikut Christina sampai ke tingkat 6. So pada jam 4.30 pagi, jiran Christina mendengar satu jeritan yang amat kuat sekali tau. Okay, and jiran diorang ni tahu tu memang suara Christina yang meminta tolong. Yelah, jiran-jiran kat situ pun dah memang lama kenal Christina, so memang diorang tahulah suara Christina ni macam mana. So diorang memang mendengar suara jeritan yang kuat, and especially 4.30 pagi. So jiran-jiran ni tanpa membuang masa terus menelefon polis untuk datang menyiasat apa yang telah berlaku di bilik ataupun di apartmen Christina. So beberapa lama kemudian pihak polis pun tiba di lokasi dan mereka pun mengetuk pintu bilik apartmen Christina. Diorang ketuk banyak kali lah, ketuk. Namun pada awalnya tiada siapa yang menyahut lah. Lepas beberapa lama kemudian ada suara konon-kononnya macam suara wanita, tapi sebenarnya memang boleh tahu tu suara lelaki lah. So di barat macam ni lah, time polis ketuk, tuk, open the door, you know. And then suara yang kat dalam tu menyahut, oh, everything is okay, everything is fine. Macam tu lah contohnya. Okay, so memang suara perempuan tu dibuat-buatkan yang lagi membuat polis curiga. Okay, so pihak polis pun tanpa membuang masa, mereka pun cuba memecah pintu apartmen Christina. So selepas beberapa cubaan dalam lebih kurang sejam macam tu, barulah mereka berjaya memecahkan pintu tersebut dan masuk ke apartmen Christina. So seeloknya pihak polis masuk ke dalam apartmen Christina, mereka pun jumpa Christina, namun Christina sudah tidak bernyawa. And mayat Christina ni dijumpai di dalam sebuah batak berlumuran dengan darah. So selepas tu pihak polis pun start untuk mencari penjenayah tersebut di dalam rumah, dengan harapan yang penjenayah ni tak lari daripada rumah tu lah. Okay, sebab tak ada tempat nak lari pun daripada apartmen Christina ni. So diorang pun start pencarian diorang, and akhirnya diorang ni bernasib baik. Diorang jumpa penjenayah tersebut tengah sorok di bawah katil Christina. Okay, so penjenayah ni kononnya dengan harapan dia tak dapat dijumpai lah, namun still berjaya dijumpai oleh pihak polis. So lelaki ni bukan nak kata dia tak ada percubaan untuk melarikan diri, ada. So lelaki ni adalah try untuk cuba melarikan melalui corong api dalam apartmen Christina. So macam korang tahu, dekat negara barat ni, rumah-rumah diorang atau apartmen diorang banyak ada yang corong-corong api. Macam korang pernah tengok dalam cerita Mak Saleh ni semua, tempat yang mana diorang bakar kayu api semua ketika musim sejuk and all, untuk panaskan rumah, panaskan diri diorang. So corong tu lah. Okay, so lelaki ni cuba panjat corong tu, namun tidak berjaya. Sebab apa? Dekat atas bumbung ni polis semua dah standby lah. Kok dia nak escape melalui corong api tersebut, polis semua ada kat situ untuk tangkap penjenayah tersebut. So dia tak jadi, dia turun balik. So dia juga ada terfikir nak lompat daripada tingkap, tapi daripada tingkat 6, kalau lompat dari tingkap, ada kemungkinan tinggi yang mamat ni takkan hidup lah, sebab lompat, sebab ketinggian macam tu kan, 6 tingkat kot, agak-agak kan. So dia pun dah jam. So apa lagi dia fikir-fikir, mungkin dia try lah sorok bawah katil. So macam cakap tadi, tak berjaya. Pihak polis berjaya menemukan dia di bawah katil Christina. And macam biasa bila cakap pasal isu pembunuhan ni, benda ataupun bukti yang paling penting adalah senjata yang digunakan untuk membunuh mangsa tersebut, which again pihak polis bernasib baik kerana senjata tersebut dijumpai berdekatan dengan tempat yang lelaki tersebut sorok, which is bawah almari. So consider katil tu dengan almari tu agak rapat lah kan. So this where diorang jumpa senjata tersebut. So memang dia ni memang kantoi busuk lah dalam apartmen tu. So semasa suspek dibawa keluar daripada apartmen tersebut, pihak-pihak media semua dah ada dekat area situ, semua dah dibanjiri dengan penuh dengan orang lah, penduduk-penduduk dekat area situ, and especially media semua. So diorang semua nak tanya lah, pihak media nak tanya kan, apa yang dah berlaku, apa the latest update semua benda tu. So polis time tu tak ada komen banyak, namun suspek yang membunuh Christina ni mengeluarkan statement yang dia tidak bunuh sesiapa and dia tidak bersalah. So lepas semua benda tu dah jadi, okay, suspek tu dah ditahan semua benda. So mayat Christina dibawa untuk dibedah siasat untuk mengetahui lebih lagi lah apa yang telah berlaku, macam mana Christina mati, macam mana dia meninggal, dan semua benda tu lah. Pihak forensik mendapati bahawa Christina ni ditikam sebanyak 40 kali guys.
So 40 kali banyak kita yang kena cucuk sikit, cucuk jarum vaksin tu pun dah ada yang setengah mereka yang dah mengelupuh. Ini kan lagi ditikam sebanyak 40 kali. Aku tak boleh nak bayangkan kesakitan yang dilalui oleh Christina. So berkenaan dengan penjenayah tersebut, selepas siasatan yang lebih terperinci dilakukan, mereka dapat mengenal pasti yang penjenayah tersebut bernama Asamat Nash, yang merupakan seorang gelandangan yang berumur 25 tahun. So dia ni memang tak ada motif, tak ada apa untuk bunuh Christina, tapi disebabkan macam ramai yang press dekat US mengatakan bahawa ia ada kemungkinan tinggi berkenaan dengan isu perkauman. So sedikit background pasal Nash ni. So Nash ni pernah ditangkap polis sebanyak 7 kali tau. Tapi kebanyakan jenayah yang dilakukan bukan melibatkan pembunuhan atau apa-apa. Untuk menamakan beberapa contoh jenayah yang pernah dilakukan oleh Nash adalah salah satunya adalah seperti vandalisme, and maki orang, gaduh dengan orang, okay, and macam-macam lagi lah. Tapi bukan jenayah yang berat lah. Okay, so bayangkan dia ni dah pernah kena tangkap 7 kali tapi still tak serik-serik lagi. Cuma kali ni dia punya jenayah yang dilakukan oleh Nash ni agak ekstrim sebab dia membunuh seseorang. Selalu ni dia punya kes-kes jenayah dia simple-simple je, tak ada yang melibatkan pembunuhan. So lepas dibawa bicara, selepas Nash ni dibawa ke mahkamah untuk dibicara, pihak mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan tidak akan diampuni oleh kerajaan di United States of America. So dia ni dah lah kena tangkap, dia ni kena penjara seumur hidup, and also dia ni tidak dapat maaf daripada kerajaan di US. So, disebabkan tragedi ini berlaku, so ramailah berkumpul di apartmen Christina untuk berkabung. So, macam dekat negara barat, especially macam di US ataupun negara Europe, diorang ada cara diorang berkabung, which is sesiapa yang meninggal, diorang akan meninggalkan sama ada lilin, bunga ataupun gambar di tempat tinggal mangsa tersebut. So aku rasa macam korang ramai yang pernah tengok, especially contoh macam kes-kes bunuh ke, kes-kes hate crime ke apa-apa ke, korang akan nampak lah diorang akan letak bunga, gambar-gambar, semua benda tu lah sebagai tanda menghormati orang tersebut yang telah meninggal. So walaupun pihak polis mengatakan yang kes ni tak ada kena-mengena langsung dengan isu perkauman, namun penduduk-penduduk dekat area situ yang majoritinya datang daripada Asia menafikan statement tersebut dan memang mengatakan bahawa kes ni memang ada kait rapat dengan isu perkauman. Ini bukan satu benda yang baru lagi, memang diorang selalu kena tindas, kena boycott dan macam-macam lagi isu yang diorang pernah kena. So that is why kes Christina ni menjadi viral, guys. Alright, so itulah kisah Christina ni, kes pembunuhan yang amat kejam yang telah berlaku di United States of America, atau to be specific di New York. Okay, tapi aku bukan nak cakap yang US ni macam ni ke macam tu ke, bukan. Okay, kita pun kalau nak pergi melancong kat situ pun tak ada hal, tapi kita kena berhati-hati lah sebab memang macam korang tahu banyak isu-isu ataupun insiden perkauman dekat sana. Okay, bukan sahaja bangsa kawan-kawan daripada bangsa Asia, mereka yang seperti African Americans, and also kita sebagai Muslim pun memang terjejas oleh akibat isu perkauman dekat sana. So benda ni bukan sesuatu yang baru, tapi kalau korang yang mana yang nak melancong ke US, just berhati-hatilah. Okay, so apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah hari ini? So bagi aku pengajaran dia yang paling penting is number one, didikan pasal isu racism ni harus dimulai dari kecil lagi. Okay, so that means memberi kesedaran ataupun awareness, especially generation yang baru ni. So diorang kena tahulah bahawa yang isu perkauman ataupun racism adalah bukan benda yang betul and benda yang salah. So kalau ibu bapa pun jenis yang racist, okay, jangan terkejut lah kalau anak diorang pun racist juga. Okay, so benda ni semua bermula daripada rumah. Pendidikan awal daripada ibu bapa adalah penting untuk masa depan generasi muda ni semua. Alright, so ni lah pengajaran yang aku boleh dapat daripada kisah ni, dan aku harap juga korang yang tengah tengok video pada hari ni pun dapat sedikit pengajaran daripada isu
perkauman yang sedang berlaku bukan hanya di US tapi di seluruh dunia. Alright, so moga video pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Okay, walaupun saya yang bercerita ni, aku yang menceritakan kisah ni yang memberi manfaat kepada aku, especially pada bab-bab isu perkauman ni. And semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang akan datang. And kepada viewers aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. And kalau korang suka konten pada hari ni, korang boleh tekan butang like. And also jangan lupa bell notification so that mana-mana video baru aku keluarkan, korang dapat diberitahu lebih awal. And by the orders of the shadows, hentikan isu perkauman, stay safe, stay healthy, and Assalamualaikum.